Pada malam ini kita dapat sambung lagi sesi pengajian kita, bermula dengan kita mentadabburi sedikit ataupun tafsir secara ringkas ayat-ayat Al-Quran daripada juzuk amma. Jadi untuk hari ini saya akan bacakan tafsir daripada surah Al-Fil. Surah Al-Fil. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Jadi surah Al-Fil merupakan surah Makkiyah, surah yang diturunkan di Makkah, surah yang menceritakan, kalau surah-surah yang lain menceritakan hanya tentang perkara-perkara yang berlaku pada zaman, sama ada berlaku pada zaman dahulu. Adapun surah Al-Fil adalah surah yang istimewa. Kenapa? Kerana surah Al-Fil menjawab persoalan kaum Quraisy ketika mana mereka diselamatkan daripada tentera bergajah Abrahah. Itu bezanya. Surah Al-Fil walaupun mengandungi 5 ayat, diturunkan 30 tahun sudah selepas berlakunya peperangan, ataupun selepas berlakunya selepas berlakunya kisah tentera Abrahah, yang mana waktu itu merupakan petanda kenabian, petanda kelahiran Nabi SAW. Sebab itulah Nabi digelarkan lahir pada tahun gajah. Tahun gajah pada Nabi itu bukan mana tahun gajah macam kita, tahun arnab, tahun ular, tahun kuda, naga dan sebagainya. Bukan tahun yang berdasarkan kepada kalender Cina, tetapi tahun gajah itu kerana berdasarkan kepada kisah fil ini, kisah gajah ini. Iaitu yang mana Abrahah, seorang pemerintah atau gubernur yang berada di Yaman, ketika itu yang memerintah di Habasyah adalah Raja Habasyah, dan ketika itu Habasyah berkuasa, dan salah seorang daripada gubernurnya adalah Abrahah. Jadi Abrahah ni, seperti mana yang kita telah ketahui, dia nak menyerang Mekah kerana dia nampak Kaabah secara ringkas, kerana Kaabah seringkali dikunjungi oleh orang. Apabila sebelum dia nak menyerang Kaabah, dia telah buat satu Kaabah yang sama di Yaman. Dia buat satu Kaabah yang sama di Yaman, supaya orang bertawaf di Kaabah di Yaman. Tetapi malangnya cubaan dia gagal. Orang tak bertawaf di Kaabah di Yaman, tetapi tetap pergi ke Mekah untuk bertawaf di Kaabah. Lalu Abrahah ni pelik dan marah dan merasa dengki, dan akhirnya kalau ikut cerita Israiliyat, banyak ada cerita dalam buku ni, tapi dari sudut kesahihan dia lebih kepada Sirah Ibn Hisham, iaitu dia menceritakan tentang apa orang kata, macam kalau kita kisah orang tua lah, macam kisah apa, kisah Pak Pandir, tak tahu betul tak betul, kisah Lebay Malang, kisah Sinbad, macam tu lah. Mana kisah-kisah yang diceritakan oleh orang tua yang tidak tahu benar atau salah. Tetapi mencukupi dalam ni Allah mengatakan bahawasanya, pertama Allah kata alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ketika mana mereka tertanya-tanya tentang apakah yang berlaku kepada tentera Abrahah, siapakah yang menyelamatkan mereka daripada tentera Abrahah, maka Allah membalas, Allah menjawab dalam surah Al-Fil ini. Allah beritahu, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Adakah engkau tidak nampak, lihat
bagaimana Tuhanmu berbuat kepada tentera bergajah. Sebab ketika itu di Makkah mereka tak ada gajah. Mereka banyak berperang guna unta dan kuda. Unta dan kuda ini ditakut dengan gajah. Tapi unta dan kuda ditakut dengan gajah. Jadi dia tak boleh nak berlawan dengan gajah. Dan hanya Abraha saja yang ada tentera bergajah. Kerana Allah menjawab, alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Bukankah dia telah menjadikan kaidahum, tipu daya mereka, fi tadlil, dalam keadaan sia-sia. Wa arsala alaihim, dan mengutus kepada mereka tayran ababil, burung ababil. Burung ababil maksudnya sekumpulan burung yang kecil. Dimasukkan kepada ababil adalah burung yang sekumpulan burung yang kecil. Bukan burung yang besar macam elang, garuda ke apa. Tapi Allah cukup hantar dengan burung yang kecil sahaja. Burung yang nampak macam tak memberi apa-apa. Dan Allah bagi tahu, tarmihim bihijaratin min sijil, yang mana burung ini melempari mereka dengan batu daripada sijil. Sijil ni adalah tanah liat, ataupun sebagian tafsir menyatakan bahawasanya daripada neraka sijil. Apa yang berlaku iaitu tanah liat yang panas membakar, itu sijil. Faja'alahum ka'asfin ma'kul, maka mereka menjadi ka'asfin, umpama ulat, daun-daun yang dimakan, makul, yang dimakan ulat. Hancur umpama daun-daun yang dimakan ulat. Bukan sekadar hancur begitu sahaja, tapi hancur umpama ulat makan daun, habis. Begitu dahsyat yang Allah jadikan. Tidak ada seorang pun yang selamat daripada tentera Abraha. Daripada tentera Abraha semua tidak ada yang selamat. Hatta Abraha sendiri pun tidak selamat. Cuma Abraha dimatikan dalam keadaan hina. Allah panjangkan umur dia tak mati terus. Dalam sejarah menyatakan bahawasanya dimatikan ketika mana dia berada di Yaman. Dia sempat berada di sana dan dia mati dalam keadaan begitu hina sekali akibat kekalahan tenteranya dan kesombongannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itulah Nabi SAW bersabda pada hari Fathu Makkah, hari pembukaan Makkah, innallaha habasa an Makkah al-fil, sesungguhnya Allah menjaga Makkah daripada gajah. Wasallata alaihim rasulahu wal mu'minun, dan alaiha, dan mengutus kepadanya utusannya dan orang-orang yang beriman. Jadi ini antara kelebihan. Pertama, ini menunjukkan bahawa tentang kelebihan Mekah. Dan yang kedua, dia menunjukkan kepada kelebihan kehormatan Mekah itu sendiri dan kelebihan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan bahawasanya tak lama selepas kewafatan, selepas kes ni berlaku, dalam 50 hari dilahirkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam dinamakan tahun dia adalah tahun gajah. Ini antara kelebihan. Dan sehingga sekarang Wadi Muhassar, antara tempat di antara Muzdalifah sana, tempat yang dikatakan bahawasanya tempat gajah mereka tak boleh nak bergerak. Mana gajah mereka ni bila mana pergi ke arah Mekah, dia akan berhenti, dia tak boleh nak jalan. Tapi bila dipalingkan ke arah Yaman, ke arah Syam dan sebagainya, dia laju je berjalan. Tapi bila balik ke Mekah, tak nak berjalan. Dipukul-pukul, tak nak berjalan. Sampailah datang sekumpulan burung daripada mana tak tahu, burung ababil, menghancurkan mereka, dan mereka umpama daun-daun yang dimakan ulat.
Sebab itulah bila mana mereka melihat bahawasanya Nabi SAW boleh menguasai Mekah, maka ramai orang-orang Arab ketika itu berbondong-bondong memeluk Islam. Sebab apa? Sebab mereka kata kalau dia tidak benar, tentu dia tidak boleh nak menguasai Mekah. Kerana mereka telah lihat sendiri bagaimana tentera Abrahah yang cuba nak menghancurkan Mekah, akhirnya dihancurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Sebab mereka adalah orang golongan yang kufar. Sampai sekarang pun golongan kafir tidak boleh masuk ke Mekah. Ini antara kelebihan dan kemuliaan Mekah. Tetapi dalam masa yang sama, walaupun Mekah adalah tempat yang mulia, tetapi demi maslahah dakwah, demi perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi SAW terpaksa meninggalkan Mekah yang dicintainya, terpaksa pergi berhijrah ke Madinah. Sehinggalah tiba masanya akhirnya Mekah dikembalikan semula kepada Nabi SAW. Jadi itu antara kelebihan Mekah. Dan sebagian ulama menyatakan bahwasanya kemungkinan besar itu yang sepatutnya kita lakukan kepada pihak yang berada di Palestin. Sebab kalau kita tengok hakikatnya di Palestin sendiri pun, mereka golongan Palestin yang berada di dalam kelompok negara Israel, mereka dalam keadaan gembira, aman, damai, tidak ada tidak kena bom dan sebagainya. Tetapi bila mereka berada di negara mereka sendiri, mereka disakiti, dizalimi, dan dalam masa itu mereka dalam keadaan tertindas. Wallahu a'lam. Itu antara sebahagian ijtihad para ulama. Sebahagian yang lain mengatakan bahawasanya kena mempertahankan juga tanah Al-Aqsa, tanah Palestin daripada dicerobohi oleh golongan Yahudi. Jadi cukup sekadar ini untuk tafsir kita tentang surah Al-Fil. Mudah-mudahan kita dapat ambil manfaat sedikit sebanyak daripada kisah yang berlaku pada tentera Abrahah. Walaupun ia berlaku telah ribuan tahun yang dahulu, tapi menceritakan tentang betapa hebatnya kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak payah Allah mengirimkan benda-benda yang besar, cukup tak payah Allah mengirimkan dinosaur untuk lawan kepada gajah. Cukup Allah hantar burung-burung yang kecil sahaja. Macam mana Allah musnahkan Namrud hanya dengan nyamuk, Allah musnahkan kaum Ad hanya dengan angin, Allah musnahkan Abrahah hanya dengan burung-burung yang kecil. Wallahu a'lam.